Hello kawan, nama saya Tana dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini kita membuat bahagian kedua untuk video kita berkenaan kereta sporty mampu milik Honda CR-Z. So, the last video kita buat video berkenaan dalaman kereta, apakah isu practicality berbentuk. Hari ini kita nak buat video berkenaan bagaimanakah maintenance kereta ini, bagaimanakah kos pembelian kita ni, apakah model yang anda kena beli, dan terakhir sekali apakah mod-mod yang telah dibuat atas kenderaan ini, dan juga apakah mod yang anda boleh buat antara yang lebih mahal tapi berbaloi untuk kenderaan ini. So jom kita mula dan membuat review kereta ini. Bahagian 1, apakah maintenance kenderaan ini? So ini adalah obviously Honda anda tahu agak murah untuk maintain. So dengan ni saya ada owner kereta ni, inilah Michael. Michael, say hi. Hello. Okay, so Michael ni ialah student obviously tak banyak duit, dia kena jaga wallet dia dan beli Honda CR-Z. Tapi Honda CR-Z ada cakap ini engine apa? Inside ke? Dia engine ni apa? Jazz ke? You know? So this what? Jazz ke inside ni? This one is ini engine hampir sama dengan Jazz punya. Blok dia yang sama tapi ada sikit barang yang sudah tukar untuk company hybrid system dia lah. So kod dia ialah LEA1 lah. L15 LEA1. So anda kena faham banyak orang akan cakap, misalnya katakan BMW ada engine sama di 3 series, 5 series dan memang sama, tapi bagaimana engine tu ditune dan dikeluarkan, itulah yang dia punya kelainannya. So kereta ni misalnya, kejap okey, kalau ingat Honda Insight dengan Honda Jazz dengan Honda CR-Z, semua kereta engine dia ialah sama. Tapi bezanya ialah ini berat dia. Bayangkan Honda Insight adalah kereta yang besar, ini kereta yang sangat kecil. So same engine, smaller body, tetapi dengan satu benda yang agak unik, iaitu ialah buka ni, nampak? Yes, a manual shifter. So bayangkan kalau kita boleh mendapat liability and maintenance cost seperti Honda Insight tapi dengan berat yang lebih kurang and dengan manual shifter, anda akan dapat sebuah sports hybrid. So Honda memang jelas apakah niat mereka untuk membuat kenderaan ini. So kalau kata maintenance RM200? Ya. Okay. Hampir lah. Sebab dia bukan sebab dia hybrid, kereta maintenance dia lain atau tinggi. Anyway, tapi dia bad engine. Macam kereta biasa lah, you just buat oil change, then kalau ada belt sampai sudah tu mileage, tukar je. So maintenance dia sama-sama dengan kereta biasa je. So maintenance dia memang sama, sebiji macam kereta biasa, tak kurang, tak tinggi, tak ada bezanya. So kalau dia sama, tak ada yang beza, apakah menghalang orang untuk mengambil kereta hybrid? Ialah bateri. Orang takut ambil kereta hybrid sebab bateri dia. Apa bateri dia? So kereta biasa ada bateri kat depan, kereta untuk bateri untuk pelik alam dia. So anyway, kereta biasa ada bateri di depan untuk starter motor. So ada bateri 12 volt. So bayangkan Saga dapat tu bunyi alam yang pelik-pelik. Kalau beli Honda dapat juga alam yang mungkin tak begitu pelik. Tapi again, bateri. So depan tu ada bateri biasa yang 12 volt untuk starter. Tapi kereta ni ada tambahan bateri di belakang sini, over here. Nampak bateri tu? Kat sini? Bateri So, bateri dia kat boot. Ya, so dia memang dekat bawah spare tire ni. So bawah spare tire ni ada bateri. Yang bateri tu bukannya lah bateri besar. So anda kena faham So ada orang buat komen yang ini adalah macam Prius. So Prius adalah kereta hybrid yang I would say it's a true hybrid. Kenapa? Sebab hybrid ni ada banyak-banyak grade dia. Misalnya kereta iX2, inilah Audi A6. So I pergi belakang sini So Audi A6 ni, nampak tak kotak besar tu? Siap. Yang besar tu ialah bateri. Bateri ni memang cukup besar. Kilowatt dia memang tinggi. Dan power daripada bateri tu adalah tinggi. Untuk hybrid Jazz, bateri dia adalah kecil. Fungsi dia hanya untuk menolong engine tersebut. Kalau anda buka engine ini, buka jap.
anda akan nampak kod dia. Kod dia lah Honda IMA. IMA ialah Integrated Motor Assist. So motor dia menolong. Dia bukannya motor untuk memberi kuasa muktamad, tapi untuk menolong kenderaan ni untuk melonjak ke depan. Jom kita mengenal kembali apakah itu sistem hybrid Honda. Semasa sistem hybrid Honda direka, ia dilancarkan dalam 3 variasi, iaitu Jazz, Insight dan CRZ yang bertemakan sporty. Sistem hybrid Honda dipanggil Integrated Motor Assist atau IMA, di mana enjin petrol masih kekal sebagai kuasa utama untuk kereta mereka dan motor elektrik hanya digunakan apabila anda mecut. Disebabkan enjin petrol bukan dipakai 100% untuk menjalankan enjin, kuasa output kereta Honda hybrid sama seperti kereta yang bersisi lebih besar. Bayangkan beli 1.5 tapi dapat kuasa 1.8. Dan pada masa yang sama, anda juga dapat membantu alam sekitar dengan pengeluaran karbon dioksida yang kurang. Efisiensi tidak berhenti di situ. Selain memecut, apabila anda menekan brake, akan berlaku engine braking yang akan mencaskan bateri hybrid. Bagaimana? Kereta hybrid Honda tidak mempunyai flywheel kerana ia diganti dengan sebuah motor elektrik yang selain menjadi sumber pecutan elektrik, ia juga adalah starter untuk kereta ini selain menjana kuasa elektrik untuk bateri hybrid anda. Bijak? Cukup bijak. So, jom kita balik kepada video kita. So, kalau begitu, maintenance pun murah, petrol pun murah, tak ada hal. Apa lagi? Tayar pun kira murah juga kalau kita pakai tayar standard. Tapi kita modify lah. Dia pakai tayar Michelin PS4. So, apa nak buat? Student tapi dia boleh belanja pakai PS4. You know? Bukan calang-calang. So, balik kepada enjin ini. Now, banyak orang dah tanya, apakah enjin dalam kenderaan ini? Anda mungkin terpegun nak tahu ni, tapi enjin ini adalah enjin stock. Ya, apa yang kita dengar dalam video tersebut yang dia kuat, dia bising, dia rev tinggi, air bawa 90 km per hour, naik genting, tak ada hal langsung. Semua tu adalah dengan enjin standard. Kenapa? Kerana dia ringan, tuan-puan. Dia ringan. Dengan berat ringan dan dengan manual shift 6 speed, kita boleh buat tersebut. Walaupun dia standard, tak tukar apa-apa, memang original, ada sedikit perubahan yang telah dibuat. Itu yang nampak. First thing yang nampak ialah, nampak ni tak? Yang plastik ni, ini adalah intake manifold. So, apa berlaku ialah, misalnya, ini adalah tempat udara yang masuklah air filter. So, dalam kereta stok, dia ada air filter box yang besar supaya dia filter the air yang masuk ke dalam. Ini adalah air filter box yang terbuka. Ini adalah airport terbuka. Kalau nampak video yang saya issue semalam tu, dia ada tip-tip yang mengatakan jangan install open airport. So inilah open airport, tetapi dia ada pasang benda ni. Ya, perkataan ni penting sekali. Sebab kalau tak pasang benda ni dan dia terbuka je, haba daripada kenderaan ni akan masuk kepada port ini, masuk kepada engine, and engine mungkin binasa. So kalau anda nak buat port begini, kena pasang kotak begini. Dan juga menuju ke arah depan supaya bila kereta berjalan dengan laju, angin akan masuk dari sini ke sana. So this is the air filter. So angin akan masuk ke sini. Ini ialah MEF sensor untuk sensor berapa angin yang masuk dan kualiti angin. Dan di sinilah magic yang berlaku. So kereta ni power dia memang standard lah. Dia 114 ke 112, tak banyak betul. Tetapi bagaimana power tu dikeluarkan penting. So ini adalah intake manifold daripada Jazz GE. Jazz GE. So dia ambil intake manifold Jazz GE yang memerlukan more power sebab dia kereta yang lebih besar, pasang dekat kereta Honda CRZ. So anda akan nampak respons angin tu lebih kuat. So bila anda tekan accelerator, dia akan cepat untuk dapatkan respons. Sebab tu bila kita rev itu, dia cepat untuk respon pada kita. And benda ni bukan kalau nak beli, bukan boleh beli kat Honda. Sebab Honda takkan jual intake ni, atau intake manifold ni. Kena beli dengan kedai-kedai potong atau kedai-kedai spare part. And masalahnya apa ni? Saya nampak tadi. Itu.
So ini ialah Songa Garage and KC Garage. So KC Garage adalah tempat yang menjual barang-barang half cut dia. Ya, KC1 Garage menjual barang-barang half cut dan juga ada workshop lah. Ya, so barang-barang workshop half cut lah. So anda kena cari half cut barang-barang begini supaya menambah kuasa responsif kereta anda. And juga untuk membaik kereta ni, kita juga nampak ada bar kat sini. So this is a strut bar untuk membuat kereta dia lebih stable kat depan. So bayangkan bila kereta ni masuk corners benda ni akan flex sebab itu adalah absorber point. So absorber dekat sini, tayar dekat sana. So kalau anda bayangkan ada kotak so ni adalah kotak dari sini ke sana, ke sini, ke sana. Sini ke sana. Just stay at home. Bila kita pusing kereta ni kiri kanan, frame ni akan bengkok. So untuk memastikan frame tak bengkok, dia pasang strut bar. So strut bar ni memastikan dia ada konsep kotak dari ke sana, dan ke bawah ada another bar. Now one thing yang I tahu Michael tak buat ialah kereta ni sebab dia design untuk dimodifikasi di luar negara. Dia memang dia jual supaya budak-budak kecil beli kereta ni, nak modify, nak apa-apa. Kereta ni tak dijual dengan sway bar. So sway bar ialah, kalau cuba tunjuk okey, bawah sini kan nampak tak ada sway bar. So sway bar adalah satu bar yang akan link both absorbers daripada sebelah kiri ke kanan di sebelah bawah supaya bila anda corner dia akan lebih stabil. So kalau anda beli Honda CRZ ni, beli sway bar, dia akan tambahkan kadar responsiveness bila anda maju. And apa ni? Benda merah ni, nampak tak ni? Okay, so anda mungkin pelik kenapa ada benda merah ni kan? So ini adalah sistem absorber dia. So dia dah tukar sistem absorber dia. Nampak tak tu? So kejap cuba tunjuk. So tak nampak begitu jelas, tapi absorber dan spring ni ialah jenis adjustable, high, low, soft, hard. Maksud dia, so kalau bawa kereta ni, anda mungkin katakan pergi track, dan kalau bagi track, jalan dia adalah flat. So anda mulakan sebuah kereta yang boleh pergi laju and flat. So anda mungkin mundur nak decide kereta ni turun lebih sikit. So ini sekarang nampak ni, I think lepas jari. Mungkin kalau pergi track, lepas setengah jari kot. Itu ialah high and low. Soft and hard ialah kadar kekerasan absorber tersebut. So untuk ini kita ada benda ini. So ini adalah kita akan macam tombol ni masuk dalam. Dan apa yang kita boleh buat ialah okey, kita boleh tekan ni dan cuba dengar cuba tekan tu klik tu. So itu adalah setting betapa keras dan betapa lembut anda nak absorber anda. Absorber standard daripada kereta tidak boleh buat begini. Absorber adjustable boleh buat begini. So anda boleh buat as comfortable atau as hard as you want. Dan ini dia beli dekat mana? Dekat Songa Garage. So again, di kedai-kedai di Malaysia ni ada banyak gerai-gerai yang menjual, garasi yang menjual barang-barang begini. And modifikasi beginilah yang membuat kereta ni lebih menepati citarasa seseorang. Sebab anda kena faham bila membuat kenderaan ni dibuat untuk menepati citarasa banyak orang. Dia bukan untuk seorang yang muda, seorang yang tua, seorang yang bawa slow, bawa fast, bukan. Dia hanya untuk generic population. So bila anda pakai kereta anda boleh modifikasi untuk menepati cita rasa anda. Kalau saya bawa kereta ni, mungkin saya akan buat lebih tinggi, and mungkin saya akan buat tayar yang lebih nipis. Sebab ini ialah misalnya 205 55 16. Saya suka bawa kereta yang lebih thin profile supaya dia lebih sharp. Tapi ini lebih, I would say, lebih sesuai dipakai di semua jalan raya. Tak payah nak risau lah. Kalau pergi ada lubang ke apa, boleh lanyak je, tak kisah. Nampak sangat ini jenis lanyak. So begitulah video part 2 untuk kereta ini. So again, anda dah tahu maintenance dia murah. Apa nak mod, anda tahu dah. Now, pasal harga kereta ni masa baru dia lah 112, RM112,000. Sekarang harga dia lah RM40,000 atau kurang. Tetapi ada few model So dia ada ZF1 ZF1 and ZF2. ZF2, yes.
model dia ZF1. Jangan beli model dia. Sebab model dia memakai bateri nickel cadmium atau nickel hydrate. Ya, yang bateri dia jenis lama sikit. So bateri tu tak begitu sesuai untuk pengguna masa panjang, and dia ada masalah sikit. Kalau nak beli ZF2, ialah model yang terbaru dengan bateri lithium ion. Mungkin mahal sikit-sikit, tapi nescaya dia lebih stabil and is a better buy. Now, kalau anda fikir bateri hybrid berapa harga dia? Kalau Audi kat belakang tu bateri dia dekat RM40,000 brand new. Bateri dia harga dengan kereta ni. Okay, untuk kereta ni bateri dia agak murah. Kalau I think half cut kita beli dekat RM2,000, kalau baru mungkin RM6,000 sahaja. And that is a small amount to pay. Tak begitu mahal sangat. Sebab anda bayangkan fuel economy kereta ni adalah agak hebat juga. So kalau anda nak kereta yang low on fuel, kereta yang sporty, kereta yang manual, kereta yang anda boleh bawa hujung minggu ke Genting, dan pada hari biasa pergi ke sekolah atau kerja atau pasar apa-apa, ini mungkin pilihan anda. So kalau anda suka video ni, tolong ke bawah dan hit the butang like dan komen apakah kereta yang seterusnya kita nak review. So sehingga kita berjumpa di lain hari lain masa. Ini Tanah mengatakan, jom let's go and have a little more fun. Good tagline. I think I've done a whole one video on take, is it? Yeah. No, except the last part. The last part you But I can cut lah. can cut up but everything is one take. Fuck. Stress. Stress, man. It's like Bobby. It's like different level. Like so hard. Okay, I think enough lah.